Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Munirah binti Roslan. Nombor kad matrik I21105096. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Kristianisasi, perkembangan dan metodologi di Malaysia. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan berkaitan dengan tajuk. Kebelakangan ini, isu LGBT, Islam liberal dan isu-isu negatif yang lain semakin mendapat perhatian. Isu murtad juga tidak kurang hebatnya muncul dalam arus perkembangan kini. Begitu juga pelbagai isu yang telah timbul yang melibatkan masyarakat Melayu Islam yang telah murtad dan memeluk agama Kristian. Malah cubaan untuk memurtadkan umat Islam juga telah berlaku. Dahulunya, kaum Melayu ni begitu terkenal dengan kekuatan pegangan agama Islam. Islam dan Melayu berpisah tiada. Masyarakat Melayu dahulunya tidak memeluk agama Kristian di Semenanjung, walaupun mereka menggunakan pelbagai cara seperti perubatan, pendidikan dan lain-lain. Masyarakat Melayu memang terkenal sebagai satu bangsa yang mempunyai sensitiviti yang tinggi terhadap agama Islam. Keadaan ini sebenarnya menjadi benteng yang kuat untuk menghalang penganut agama Islam ini daripada menganut agama selain daripada agama Islam. Okey. Namun perkara ni mungkin tidak lagi relevan pada zaman sekarang ni kerana terdapat beberapa pendedahan demi pendedahan telah dilakukan oleh para sarjana Islam di Malaysia tentang gejala murtad yang semakin banyak berlaku kepada masyarakat Melayu. Okey, sebagai contoh, Mufti Kerajaan Negeri Perak, Tan Sri Dr. Harusani Haji Zakaria memberitahu bahawa terdapat hampir 250,000 orang Islam yang murtad di negara ini pada tahun 2006. Dan bilangan tersebut termasuklah kira-kira 100,000 orang Islam Melayu yang telah mengisytiharkan diri menukar agama mereka kepada agama Kristian. Lebih 100,000 orang lagi sedang membuat permohonan menunggu untuk murtad. Selebihnya, tegas beliau, termasuk mereka yang memohon untuk menukar nama Islam dalam kad pengenalan kepada nama fahaman lain. Sebuah lagi kes yang juga mencuri perhatian media sebelum ni iaitu penukaran agama oleh Lina Joy. Ini telah menimbulkan ketidakseimbangan hubungan antara agama di Malaysia. Beliau yang telah menukar agamanya dari Islam ke Kristian dan ingin menukar status agama di kad pengenalannya telah menimbulkan perdebatan yang sangat hebat di merata platform. Okey, dalam melaporkan mengenai isu gerakan kristianisasi ini, media memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi dan memanipulasikan pemikiran serta persepsi khalayak mengenai sesuatu isu itu. Seperti yang kita sedia maklum, umat Islam kini telah menghadapi masalah persepsi yang negatif oleh masyarakat bukan Islam, sama ada dalam negara ni ataupun di peringkat antarabangsa. Agama Islam ni adalah agama yang paling disalahertikan oleh masyarakat bukan Islam, khususnya di Barat, disebabkan oleh pemberitaan dan pemaparan yang negatif mengenai Islam. Malah di Malaysia ni, persepsi kaum lain selain Melayu tentang Islam juga masih juga negatif. Masyarakat bukan Islam ni dekat Malaysia ni masih melihat Islam sebagai mundur, ekstrim, fundamentalis, konservatif dan juga mengongkong. Sehubungan dengan itu, bagaimana isu-isu sensitif yang melibatkan agama Islam dipresentasikan di dalam media adalah sangat-sangat penting untuk dikaji kerana ia boleh memberikan implikasi seperti diskriminasi, ketakutan, ketegangan, memerlukan kontroversi dan konflik di dalam sebuah negara. Oleh itu, perkongsian dalam video kali ini adalah bertujuan untuk mengkaji
serta membincangkan mengenai perkembangan dan metodologi kristianisasi yang diguna pakai di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aimah binti Mak Jaya, nombor matrik I21105073. Seterusnya, saya akan menjelaskan apa itu definisi bagi kristianisasi. Pertama sekali, perkataan kristianisasi berasal dari kata dasar iaitu Kristian. Perkataan Kristian diambil dari perkataan Yunani iaitu Kritos yang membawa maksud Mesiah dalam bahasa Ibrani. Perkataan Kritos diambil sempena gelaran yang diberikan kepada Yesus iaitu Kris. Perkataan Kritos di dalam pengertian umum yang bermaksud orang yang diharapkan oleh rakyat untuk melepaskan diri daripada penderitaan. Manakala perkataan Kritos ni diterjemahkan ke dalam bahasa Arab iaitu Al-Masih yang bermaksud pilihan Allah ataupun sebagai utusannya. Manakala perkataan kristianisasi yang membawa maksud proses mengajak seseorang kepada agama Kristian. Manakala perkataan kristianisasi dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Christian Missionary ataupun Evangelization, manakala dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Tabshir dan juga Al-Tansir. Seterusnya, dalam Kamus Dewan, perkataan Kristian terdapat dua maksud, iaitu yang pertama, perkataan Kristian adalah agama yang dipercayai dan dianuti oleh pengikut Yesus Kristus. Manakala yang kedua, bagi perkataan Kristian dalam Kamus Dewan adalah bermaksud penganut agama Kristian. Yang mana perkataan kristianisasi sama dengan perkataan mengkristiankan. Yang mana perkataan mengkristiankan dalam Kamus Dewan bererti menjadikan seseorang itu sebagai penganut agama Kristian ataupun memasukkan seseorang itu ke dalam agama Kristian. Manakala terdapat pandangan lain yang berkaitan dengan kristianisasi, iaitu yang pertama, menurut Dr. Sa'uddin As-Sayyid Saleh, beliau mengatakan bahawa kristianisasi ini adalah usaha mengajak masyarakat manusia untuk masuk agama Kristian, baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Manakala pandangan yang kedua, iaitu menurut Muhammad Isa Selamat dan Haji Ahmad Ghafar pula, mereka mengatakan bahawa kristianisasi ini adalah proses yang dilakukan oleh para mubalik Kristian untuk mengkristiankan manusia. Okey, itu sahaja definisi bagi kristianisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Faikah Syami binti Masri. Nombor matrik di I21105070. Seterusnya saya akan sambung untuk sejarah kemunculan. Okey, yang pertama, lebih kurang 100 tahun selepas kewafatan Nabi Isa AS, ST Paul ni berjaya mempengaruhi bangsa asing iaitu yang bukan Israel untuk menganuti agama Kristian yang telah diasaskannya. Pada ketika itu, ajaran-ajarannya ni telah tersebar di Asia Kecil seperti Suria, Makedonia, Yunani, Roma dan negeri-negeri Mesir. Pada 400 tahun pertama, dakwah Kristian ni telah berjaya mengkristiankan Empayar Yunani dan Romawi. Ianya telah mengubah peradaban Eropah Selatan. Yang kedua, sejak pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, perkembangan agama Kristian ni telah menyebabkan kuasa-kuasa Eropah ni merasa tersabar dan tergugat, iaitu kehilangan wilayah dan pengikut serta maruah disebabkan oleh perkembangan Islam. Oleh kerana itu, mereka ni telah mengisytiharkan pemusuhan terhadap Islam dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Seterusnya, sejak pemerintahan Bani Umayyah ni,
pada akhir abad ke-11 telah berlaku peristiwa Perang Salib, iaitu telah menghangatkan rasa kebencian terhadap umat Islam yang berlangsung selama 200 tahun, bermula dari 1096 Masihi sehingga 1293 Masihi. Tentera Kristian ini berjaya mendorong semangat juang untuk menentang tentera Islam. Pihak gereja juga telah membuat sesuatu propaganda dengan menekankan bahawa usaha-usaha menentang Islam ni dianggap sebagai satu tugas mulia. Pihak gereja juga telah menegaskan bahawa individu yang terbunuh dianggap sebagai martis. Martis ni iaitu mati syahid dan terhapus segala dosa. Walau bagaimanapun, akhirnya tentera Kristian ni telah tewas dalam peperangan tersebut, iaitu peperangan Perang Salib. Yang keempat, Majlis Kristianisasi Antarabangsa ni dibentuk pada tahun 1921 Masihi dan kemudiannya bergabung dengan Majlis Gereja Antarabangsa pada tahun 1961 Masihi bertujuan untuk bersama-sama memerangi dan menghapuskan Islam. Baiklah, seterusnya setelah majlis-majlis ini bersatu, telah muncul satu angkatan perang Portugis, iaitu mereka ni melancarkan serangan besar-besaran ke atas negeri Melaka. Akhirnya pada 24 Ogos 1511 Melaka ni telah jatuh ke tangan Portugis. Kemenangan angkatan perang Portugis ni disambut di Portugal sebagai satu kemenangan mengalahkan kuasa Islam di timur. Seterusnya, setelah beberapa tahun Melaka ni ditawan oleh Portugis, dengan rasa tidak bersalah, tentera Portugis ni telah menembak kanak-kanak, wanita dan lelaki Melayu Muslim. Pihak Portugis juga, diorang ni telah meruntuhkan istana serta masjid dan menggantikan tempat tu sebagai gereja. Seterusnya, pada ketika itu juga, mereka ni telah membongkar segala makam diraja dan segala batu-batu nisan ni digunakan untuk membangunkan sebuah kubu yang dinamakan Kota Famosa. So sekarang ni Kota Famosa yang berada di Melaka ni sejarah daripada Portugis ni. Baiklah, setelah Portugis datang menyerang Melaka, selepas abad ke-16 Masihi bermulalah era kolonialisasi oleh kuasa-kuasa Kristian Eropah yang lain ke atas negara-negara Islam yang lain. Setiap negara itu mengalami pahitnya tersendiri dalam proses kristianisasi. Seterusnya, setelah melakukan gerakan kristianisasi melalui penjajahan, para misioneri Kristian ni, diorang ni telah dalam sejarahnya ni telah melancarkan gerakan kristianisasi ni di kalangan masyarakat Islam melalui serangan pemikiran dengan mewujudkan rangkaian orientalis misioneri. Gerakan ini muncul selepas kekalahan tentera salib di tangan tentera Islam di dalam peperangan salib. Kekalahan tentera salib yang jauh lebih banyak dan lengkap persediaannya daripada tentera Islam ni, dengan bilangan dan persediaan yang begitu sedikit ni, telah menimbulkan tanda tanya di kalangan umat Kristian. Dan yang terakhir, umat Islam ni tak akan memperoleh kemenangan kecuali setelah mereka ni berpegang teguh dengan ajaran Islam, dan mereka ni tidak mengalami kekalahan kecuali setelah mereka ni jauh dari agama serta sibuk dengan urusan duniawi. Sekian dari saya. Terima kasih. Seterusnya, metodologi kristianisasi ataupun bagaimana cara mereka untuk menyebarkan agama Kristian secara umum. Untuk menyebarkan agama Kristian dalam masyarakat manusia yang telah menganut berbagai kepercayaan bukanlah mudah. Apatah lagi di kalangan penganut agama Islam yang ajarannya mencanggahi ajaran agama Kristian. Metodologi yang pertama yang mereka gunakan untuk menyebarkan agama Kristian adalah berdakwah ke semua bangsa. Berdasarkan perkembangan sejarah agama Kristian yang diasaskan oleh L.C. Power, agama Kristian pada mulanya disebarkan atas pengaruh keimanan
terhadap kitab suci yang memerintahkan untuk berdakwah ke semua bangsa. Manakala metod yang kedua adalah metod dakwah ceramah, yang mana metod ini dilakukan pada abad pertama Masihi dan sebelum abad keempat Masihi, yang mana usaha mereka untuk mengkristiankan dunia masih dilakukan melalui metod-metod dakwah seperti melalui ceramah-ceramah. Walaupun begitu, metod seumpama ini diyakini mengandungi unsur tipu daya. Seterusnya, metod yang ketiga adalah metod dakwah secara lisan yang bercampur dengan dakwah kekerasan, penindasan dan juga pembunuhan. Yang mana metod ini dilakukan pada tahun 325 Masihi. Yang mana metod dakwah dengan yang bercampur dengan penindasan, pembunuhan dan juga kekerasan ini melalui kuasa politik. Yang mana perubahan ini berlaku disebabkan oleh pengaruh watak dan juga karakter umpayaru. Yang keempat adalah metod mengadakan kongres kristianisasi. Metod ini dilakukan pada tahun 1253 Masihi, yang mana metod ini telah pun mewujudkan badan-badan dakwah Kristian yang berperanan untuk mengkristikan umat Islam, yang mana badan-badan ini telah mengadakan persidangan-persidangan silih berganti. Manakala metod yang kelima adalah metod penghancuran dan pembinaan. Pada tahun 1935 Masihi, terdapat dua metod, iaitu metod penghancuran dan juga pembinaan. Cara penghancuran yang mereka gunakan adalah mengeluarkan umat Islam dari agama Islam, tidak kira sama ada ia menjadi etis dan sebagainya, tetapi yang penting umat Islam keluar dari agama Islam. Manakala metod pembinaan ialah dengan membina dan memasukkan umat Islam ke dalam agama Kristian. Dengan melalui kedua-dua metod ini, mereka berharap matlamat yang mereka buat ini dapat menghancurkan Islam dan juga dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Manakala metod yang keenam adalah dengan penyebaran Bible. Antara perkara yang membantu di dalam penyebaran agama Kristian secara meluas ialah dengan penyebaran Bible dalam berbagai bahasa dunia. Untuk mencapai matlamat ini, orang-orang Kristian telah menubuhkan beberapa lembaga Bible ataupun kitab yang mengusahakan penerbitan Bible yang berautoriti lagi diiktiraf oleh gereja dan umat Kristian serta mengedarkan Bible tersebut ke seluruh pelosok dunia. Manakala metod yang ketujuh adalah penerapan sistem sekular, yang mana antara metod gerakan kristianisasi di kalangan masyarakat Islam adalah dengan penerapan sistem sekular. Penerapan sistem sekular ataupun disebut sebagai sekularisme, iaitu suatu ideologi yang timbul dari gerakan penentangan antara para filosof Barat terhadap gereja Kristian yang membawa berlakunya pemisahan di antara urusan dunia dengan urusan keagamaan. Manakala metod yang ke-8 adalah mereka mengaitkan ajaran Kristian dengan ajaran Islam. Di samping itu, umat Kristian juga bersungguh-sungguh yang mana mengaitkan ajaran Islam dengan ajaran Kristian, yang mana mereka kata ajaran agama Islam dengan ajaran Kristian ini adalah sama. Seterusnya, metod yang ke-9 adalah metod yang digunakan adalah umat Kristian ni bertopengkan Islam.
yang mana gerakan Kristianisasi yang berwajah ataupun yang bertopengkan Islam ni kebanyakan dipelopori oleh umat Islam yang murtad ataupun umat Kristian yang mengaku atau menyamar sebagai bekas penganut Islam yang alim. Dengan cara sedemikian, mereka akan dapat mempengaruhi umat Islam dan Kristian bagi memperkukuhkan akidah Kristian. Dan akhir sekali, metod yang ke-10 adalah mereka menggunakan khidmat individu Muslim, yang mana selain daripada itu, penyebaran agama Kristian di kalangan masyarakat Islam juga dilakukan dengan menggunakan khidmat individu Muslim yang murtad ataupun misionari Kristian dengan kesaksian palsu. Okey, itu sahaja untuk metodologi Kristian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfati Iliani binti Hamdan. Okey, saya akan teruskan dengan pembentangan yang seterusnya, iaitu karakteristik, iaitu perkembangan dan metodologi di Malaysia. Karakteristik kristianisasi yang berlaku di Malaysia ini ialah yang pertama, ibadat dan ritual. Okey, ibadat dan ritual ni antaranya ada dua jenis ibadat, iaitu sembahyang dan puasa. Sembahyang ni merupakan tuntutan yang wajib, bahkan iaitu sunat juga. Okey, kedua ibadat ini merupakan tiang agama yang mendekatkan diri kepada Tuhan, iaitu melalui perantaraan Tuhan mereka, iaitu Yesus. Okay, menurut kepercayaan Kristianis ini, iaitu sembahyang merupakan salah satu daripada rukun-rukun yang terkandung dalam agama Nasrani. Okey, yang bagi penganut agama Kristian ni diwajibkan sembahyang secara berkumpulan di gereja, iaitu pada sekali seminggu, iaitu pada waktu hari Ahad. Dan jika mereka ingin beribadat waktu terluang pun, mereka boleh beribadat secara bebas. Okey, antaranya kebanyakan dalam sembahyang Kristian ini mengandungi nyanyian pujian, iaitu khutbah, doa dan sembahyang. Itu masing-masing mereka punya adat-adat mereka untuk sembahyang. Seterusnya iaitu pembastian dan pemandian, iaitu berasal daripada perkataan Yunani, iaitu berarti terjun, tenggelam ataupun menyelam, iaitu bermaksud upacara ni untuk menerima seorang menjadi pemeluk agama Kristian. Awal-awal ingin menjadi pemeluk agama Kristian, dia perlulah membuat pembastian ataupun pemandian. Itulah asal usul mereka ingin menjadi ingin menukarkan mereka untuk jadi seorang Kristian, agama Kristian. Okey, pembastian ini dilakukan oleh seorang paderi, iaitu berlaku di gereja, yang mana iaitu dipastikan dengan nama Tuhan Bapa ataupun Tuhan Anak, iaitu anak-anak mereka. Okey, seterusnya kalau pembastian ini mestilah bermula daripada awal, iaitu awal bayi yang telah dilahirkan. Terus lahir tu terus melakukan pembastian tu untuk mereka adat mereka, macam nak cakap yang mereka ni itu awal-awal permulaan mereka ingin memeluk agama Kristian. Okey, seterusnya ada juga penyertaan penjamuan Tuhan, iaitu menunjukkan komitmen untuk mengikut Kristian yang menggunakan pengamilan dan roti anggur. Okey, seterusnya iaitu yang kedua, karakteristik yang kedua, iaitu karakteristik agama Kristian yang kedua, iaitu menyambut perayaan bagi agama Kristian. Okey, menyambut perayaan bagi agama Kristian ni di Malaysia ni merupakan selalu berlaku di Malaysia, yang rakyat Malaysia akan nampak secara daripada depan, iaitu waktu, iaitu antaranya hari Christmas lah, iaitu menyambut perayaan bagi agama Kristian. Kalau kita nampak agama Kristian nak menyambut tu mestilah pada hari iaitu hari Christmas. Okey, seterusnya iaitu di Malaysia ni 25 Disember ni telah menjadikan hari cuti umum sebagai menghormati perayaan ini. Okey, dalam jumlah penganut agama Kristian di Malaysia ni ada merupakan banyak Malaysia, sekitar 9.2% jumlah rakyat di Malaysia yang menjadikan penganut Kristian ni adalah penganut agama Kristian. Okey, perayaan ini merupakan antara yang saya cakap, iaitu agama Kristian. Agama Kristian menyambut perayaan hari Christmas, yang mana Christmas ni dirayakan oleh pada setiap 25 Disember, iaitu sebagai pengingati, iaitu dia rasa macam mengingati kelahiran Yesus Kristus. Mereka ni dapat meluangkan bersama-sama dengan keluarga di sebalik keluarga, dan menyanyi dan menari, boleh juga macam tu. Okey, menyambut perayaan bagi agama Kristian itu. Dan ada juga selain itu juga, selain hari Christmas juga, mereka menyambut perayaan Good Friday.
ataupun Palm Sunday, iaitu dikenali sebagai Palm Sunday. Okay. Setiap pada mereka ni akan diberikan daun palma yang telah didoakan pada ni sebagai tanda permulaan minggu suci, iaitu pada hari Good Friday. Okay, terakhir ni ada perayaan bagi agama Kristian, iaitu hari Natal, hari Paskah atau hari Easter. Yang bagi mereka ni Jesus ni telah dihidupkan kembali waktu tu bagi hari Easter atau hari Paskah ni dihidupkan kembali atau dibangkitkan pada hari Ahad dan disambut pada bulan Mac dan akhir bulan April pada setiap tahun. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, pada karakteristik yang ketiga yang berkembang di Malaysia, iaitu percaya pada kebangkitan dan kehidupan kekal. Maksudnya kat sini pengetahuan tentang kehidupan yang kekal tidak umum, yang itu di kalangan orang Yahudi, iaitu di kalangan orang Yahudi pada zaman Jesus, yang mana Jesus ni mengambil gagasan tentang kebangkitan dan mempertahankan gagasan kehidupan kekal yang berpusat pada Tuhan. Okey, maksudnya percaya, iaitu maksudnya macam percaya kepada kebangkitan dan kehidupan kekal ni, percaya pada kehidupan selepas mati, maksudnya itu. Okey, seterusnya penganut agama Kristian ni percaya, iaitu selepas mereka berakhir yang mereka kehidupan ni, Jesus Kristus ni diujuk Tuhan kekal di dunia, iaitu Jesus ni akan kekal di dunia dalam bentuk Roh Suci ataupun Roh Kudus, itu maksudnya. Okay, yang seterusnya, Jesus ni orang Kristian ni menganggap Jesus ni sebagai jelmaan Tuhan, iaitu Tuhan yang mengambil rupa manusia dan mempunyai sifat-sifat manusia bagi mereka lah, bagi agama Kristian. Okay, dan Kristian ni, bagi orang Kristian, Jesus ni meninggal dunia waktu untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Dan agama Kristian ni bagi agama Kristian ni kehidupan adalah satu, kehidupan mereka adalah satu je tu, dan mereka mestilah menganggapkan kehidupan ini mesti dihargai dan dihormati, sebab mereka menganggap kehidupan pertama tu waktu itu mereka macam akan menghargai dah sepenuhnya, dan seterusnya dipakai rasa kehidupan mereka tu kekal. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila binti Nasrullah, nombor matrik I21105518. Okey, saya akan membentangkan tentang tokoh-tokoh gerakan Kristianisasi yang terlibat dalam gerakan Kristianisasi lah. Okey, seperti mana anda tahu, gerakan Kristianisasi ini adalah sebuah gerakan keagamaan yang bersifat politik penjajahan. Gerakan ini muncul terlepas kekalahan daripada pihak Kristian dalam Perang Salib, sebagai usaha untuk menyebarkan agama Kristian ke negara dunia ketiga, terutamanya kepada umat Islam lah. Terdapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam Kristianisasi ini, antaranya ialah Raymond Lull, S.T. Paul, Mr. Terry, Padre Henry Martin dan Don Huxley. Okey, tokoh yang pertama adalah Raymond Lull. Beliau adalah orang Kristian yang pertama memperkenalkan konsep Kristianisasi selepas kegagalan pihak Kristian dalam peperangan salib. Dia bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab, menjelajah negara-negara Syam sambil berdialog dengan ulama-ulama di sana. Terdapat banyak panggilan Raymond Lull, antaranya Raymondus, Raymondus Lullius. Beliau merupakan seorang pakar matematik, filsuf, pakar serta logika dan astrologi. Seterusnya ialah tokoh yang kedua, iaitu S.T. Paul. Para sarjana Islam dan Barat sepakat mengatakan bahawa Paul adalah tokoh yang terpenting dalam mengubah agama Kristian asal, agama Kristian asal yang dibawa oleh Nabi Isa. Mereka menegaskan bahawa apa yang dinamakan agama Kristian ini sebenarnya adalah ajaran Paul, yang S.T. Paul bawa agama tersebutlah untuk menyebarkan agama Kristian terhadap orang ramai. Lepas tu, agama ini dinamakan Paulinisme, agama Paul, sebab S.T. Paul lah yang menyebarkan agama Kristian ini dengan menyatakan pada semua orang bahawa dia lah yang menubuhkan agama ini, serta menamakan agama ini dengan Paulinisme, iaitu agama Paul, yang telah dilakukan kira-kira pada tahun 38 Masihi. S.T. Paul ini berbangsa Yahudi, berasal daripada Tarsus
dan Cilicia, sebuah bandar, iaitu sebuah bandar perdagangan Greek yang makmur dan masyhur pada waktu itu. Beliau seorang Yahudi dari suku Benjamin bermadhab Parish yang kuat berpegang kepada undang-undang Yahudi dan ajaran Taurat. Sewaktu beliau berusia 12 tahun, bapanya telah menghantar beliau ke Jerusalem untuk belajar di sebuah institusi tinggi Greeka di bawah pimpinan seorang pembesar agama Yahudi. Tokoh yang ketiga adalah Henry Martyn. Padri Henry John Martyn yang dilahirkan pada tahun 1830 sehingga 1903 Masihi adalah Archdeacon Lindisfarne daripada tahun 1882 sehingga kematiannya. Padri Henry Martyn meninggal pada tahun 1812 Masihi. Beliau mempunyai peranan yang besar dalam menyebarkan mubalik-mubalik Kristian ke negara Asia Barat. Dia telah menterjemahkan Bible ke dalam bahasa India, Parsi dan Armenia. Dalam tahun 1795 Masihi, Dewan Gereja Protestan bersatu dengan orang-orang Kopti di Mesir untuk menubuhkan sebuah misi Kristian yang bertugas menyebarkan ajaran Injil di Afrika. Yang terakhir iaitu tokoh Don Huxley. Beliau adalah tokoh terbesar dalam persidangan Kristian Lausanne pada tahun 1974 Masihi. Don Huxley adalah seorang penganut Kristian bermadhab Protestan. Beliau pernah menjadi mubalik Kristian di Pakistan selama 20 tahun. Beliau juga pernah menjadi mahasiswa Fuller School of International Mission. Selepas persidangan Kristian di Colorado pada tahun 1928 Masihi, beliau menjadi pengarah kepada lembaga Samuel Dreamer. Lembaga ini aktif dalam bidang penerbitan untuk menyebarkan kajian-kajian, khususnya tentang sara-sara kristianisasi terhadap umat Islam. Pejabatnya terletak di California. Berbagai latihan telah dijalankan untuk melahirkan para pendakwah Kristian. Jadi itu saja sejarah penubuhan dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam kristianisasi ini, iaitu Raymond Lull, S.T. Paul, Mr. Carey, Padri Henry Martyn dan Don Huxley. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaula binti Muhammad Yusof. Nama matrik I21105299. Saya mengambil bahagian iaitu isu semasa yang bertajuk penggunaan kalimah Allah di kalangan Kristian. Masalah isu ini telah menimbulkan keresahan dan konflik yang berpanjangan, khususnya membabitkan hubungan di antara umat Islam dan penganut Kristian di Semenanjung Malaysia. Penggunaan kalimah Allah oleh masyarakat Kristian di Borneo telah dilakukan dalam tempoh yang lama tanpa sebarang konflik. Namun isu ini mula menjadi masalah apabila penggunaan tersebut mula diperluas menerusi medium penerbitan akhbar rasmi gereja di Semenanjung yang memperlihatkan komposisi umat Islam yang lebih banyak berbanding penganut Kristian. Hukum secara umumnya terbahagi kepada dua pandangan. Yang pertama, pandangan golongan yang membenarkan dan pandangan golongan yang tidak membenarkan. Pertama ialah golongan yang membenarkan, berpandangan bahawa Islam secara asalnya menerima dan membenarkan penggunaan kalimah Allah oleh golongan bukan Muslim. Pandangan ini antara disokong oleh sarjana luar negara iaitu Yusuf Al-Qadrawi dan ramai lagi. Pandangan kumpulan ini ditetapkan berdasarkan kepada amalan penggunaan kalimah Allah oleh golongan musyrikin Mekah serta golongan ahli kitab sejak sekian lama, bahkan sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Kedua ialah golongan yang melarang. Golongan kedua pula cenderung mengharamkan penggunaan kalimah Allah kepada bukan Muslim. Secara umumnya, pandangan daripada kumpulan kedua ini bersandarkan kepada teks Al-Quran. Allah telah menetapkan elemen ketauhidan yang sebenar menerusi surah Al-Ikhlas. Ayat tersebut merangkumi 3 dasar yang utama iaitu pengisbatan keesaan Allah, penolakan fahaman penyelewengan serta penyucian daripada keserupaan dengan makhluk. Maka setiap pengisbatan kepada Allah dalam konteks yang lari daripada
perkara tersebut adalah batil dan menyeleweng serta perlu dihalang semampu mungkin. Golongan bukan Muslim secara jelas telah menggunakan kalimah Allah tersebut dalam konteks yang salah kerana menetapkan konsep Trinity sebagai asas kepercayaan kepada Allah, maka larangan dan sekatannya sewajarnya perlu dikuatkuasakan bagi mengelakkan kesucian kalimah tersebut daripada tercemar. Dapat disimpulkan dalam pembicaraan hukum ini, golongan pertama lebih cenderung membincangkan keharusan penggunaan kalimah tersebut berdasarkan penilaian terhadap hukum asal yang dinyatakan secara umum meliputi semua keadaan. Golongan kedua pula lebih menonjolkan hujah-hujah untuk menangkis dakwaan yang dikemukakan oleh pihak Kristian dalam merangka memelihara kemaslahatan umat Islam setempat. Penggunaan kalimah Allah ini perlu dilihat dalam rangka yang lebih luas, bukan berdasarkan hukum asas mata bahkan perlu kepada perangkuman elemen realiti semasa masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah tersebut seharusnya diterima dengan hati yang terbuka dalam usaha mengekalkan paduan dan keharmonian yang telah wujud sejak sekian lama dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pihak Kristian perlu menghormati asas yang telah dipegang oleh semua masyarakat Muslim dalam mempertahankan kemuliaan kalimah Allah tersebut tanpa mengaitkan dengan sebarang elemen penindasan terhadap hak kebebasan beragama di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atia Syafiqah binti Muhammad Yusof. Nombor matrik saya I21105151. Saya pelajar dari Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan kami dengan membentangkan implikasi Kristianisasi. Terdapat 7 kesan buruk mengenai Kristianisasi kepada individu Muslim dan juga negara kita. Baiklah, poin yang pertama adalah pengaruh kepada pendidikan negara kita. Baiklah, gerakan Kristianisasi ni mereka ada menubuhkan pelbagai pusat asuhan kanak-kanak seperti tadika, pusat jagaan dan juga sekolah-sekolah untuk anak-anak di bawah umur 7 tahun. Jadi apabila mereka membuat ataupun menubuhkan pusat-pusat jagaan sedemikian, maka dengan lebih mudah untuk mereka mengajar ataupun menerapkan unsur-unsur Kristianisasi dalam pemikiran anak-anak muda kita pada masa kini. Baiklah, poin yang kedua adalah kesan buruk ataupun implikasi Kristianisasi ini adalah jumlah orang Islam murtad semakin meningkat. Menurut akhbar pada tahun 2006, seramai 250,000 orang Islam telah murtad, iaitu meninggalkan agama Islam, dan 100,000 lagi mereka telah murtad dan memeluk agama Kristian. Jadi di sini jelaslah kepada kita bahawa gerakan Kristianisasi ini amatlah berbahaya, terutama sekali kepada umat Islam, kerana gerakan mereka sangat kuat dan mampu untuk membuat mereka yang mempunyai iman yang lemah untuk meninggalkan agama Islam. Baiklah, poin yang ketiga adalah ekonomi negara dimonopoli. Baiklah, ekonomi negara kita akan dimonopoli dan telah pun sebahagiannya dimonopoli oleh gerakan Kristianisasi ini kerana mereka mengambil peluang untuk membuka perniagaan dan juga menyebarkan fahaman Kristianisasi mereka kepada pelanggan-pelanggan dan juga kepada mereka yang tidak mempunyai sebarang pegangan. Jadi gerakan Kristianisasi ini amatlah berbahaya dan memberikan kesan yang sangat buruk bukan sahaja kepada individu tetapi kepada ekonomi negara. Baiklah, poin yang seterusnya adalah konsep lawatan kebajikan disalahgunakan. Menurut kajian yang telah dibuat oleh beberapa para sejarawan dan juga karyawan, mereka telah menyatakan bahawa gerakan Kristianisasi ini sangat aktif dalam hal-hal kebajikan, seperti mereka sering memberi bantuan kepada orang asli dan sambil itu mereka akan melantik ataupun menghantar seorang mubaligh, iaitu mereka punya guru untuk mengajarkan kepada orang-orang ataupun penduduk-penduduk asli ini tentang agama Kristian, di mana itu akan menarik serba sedikit golongan yang tidak mempunyai agama dan fahaman yang kukuh untuk masuk ke dalam agama Kristian.
Jadi konsep kebajikan ni sudah pun disalahgunakan kerana mereka sering juga mengunjungi rumah-rumah kebajikan orang tua, rumah kebajikan kanak-kanak, anak yatim dan sebagainya. Jadi mereka menarik minat dengan membuat kebajikan seperti memberi bantuan dari segi perubatan, dari segi keperluan makanan dan juga sesi kaunseling. Okey, seterusnya, dunia industri tercemar dengan unsur kristianisasi. Baiklah, dunia industri kita seperti muzik, filem, mudah tercemar dan ini memberikan kesan yang buruk. Contohnya, lagu daripada seorang penyanyi yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia yang terkenal iaitu Agnes Monica, di mana tajuk itu berjudul Allah, tetapi tajuk itu bukanlah menunjukkan ataupun lirik lagunya menunjukkan kepada Allah iaitu Tuhan kita, Tuhan sekalian alam, tetapi dia menuju ataupun dia menggambarkan Tuhan mereka iaitu Jesus. Jadi hal ini membuatkan mereka yang mempunyai pegangan agama yang lemah akan mudah terpengaruh dan menganggap lagu itu adalah seperti lagu-lagu yang lain, tetapi dia mempunyai maksud yang tersirat dan tersurat. Baiklah, seterusnya implikasi kristianisasi juga adalah dia menjadikan seorang manusia itu sebagai seorang yang menipu, di mana mereka kebanyakan orang Islam yang telah murtad, mereka tidak menukarkan nama mereka dan mereka juga tidak meletakkan lambang salib ataupun sebagainya di rumah mereka yang menunjukkan mereka itu penganut agama Kristian, tetapi mereka hanya akan hidup seperti orang normal dan juga seperti orang Islam biasa di luar sana. Jadi hal ini membuatkan mereka menipu orang sekeliling dan mungkin juga ada di kalangan kita yang sedemikian. Cumanya kita tidak perasan, jadi kita haruslah berhati-hati dengan siapa kita berkawan. Jadi gerakan kristianisasi ini banyak membuat propaganda ataupun membuat satu penipuan yang tidak terfikir oleh kita. Baiklah, poin yang terakhir sekali ialah rosak pemikiran manusia melalui bahan bacaan kristianisasi. Baiklah, sebagaimana kita sebagai umat Islam, kita juga mempunyai karyawan dan juga sejarawan Islam. Jadi mereka juga mempunyai karyawan dan sejarawan. Jadi mereka membuat buku dan di mana buku itu ditulis juga dengan tajuk yang boleh mengaburi minda dan mata kita. Contohnya Kaabah ataupun Wahyu Allah dan juga mengenal Rasul. Ini antara buku-buku dan bahan-bahan bacaan yang menggunakan nama umpama Islam, tetapi sebenarnya ia adalah satu bahan bacaan kristianisasi. Jadi mereka sangatlah arif dan juga bijak dalam mengatur strategi untuk mengaburi mata-mata kita sebagai seorang Islam dan juga merosakkan pemikiran kita tanpa kita sedari. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaiti Akhtar binti Abdul Hakim, I21-10-5260. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang pandangan Islam ataupun analisis. Di sini saya akan menyampaikan tentang dua faktor mengapa agama Kristian ini menarik masyarakat. Baiklah, mari kita lihat. Yang pertama, pendekatan yang digunakan oleh penggerak Kristian untuk memenangi hati masyarakat begitu pragmatik dan meyakinkan. Yang kedua, agama Kristian dikatakan lebih bertolak ansur dan masyarakat juga tidak dipaksa untuk mengubah identiti mereka setelah memeluk agama Kristian. Bahkan mereka sanggup berkahwin dengan tujuan menyampaikan agama Kristian. Nampak tak di sini yang agama Kristian ini sangat-sangat mengambil perhatian dan juga sangat-sangat menarik masyarakat kerana agama Kristian ini tidak pernah menyuruh masyarakat lain untuk berubah menjadi orang lain. Mereka, maksudnya jika kalau kita punya perangai macam tu, dia tak suruh kita ubah perangai kita. Bahkan diorang sanggup lagi kahwin dengan masyarakat yang dia nak Kristiankan tu. Baiklah, mari kita lihat bentuk amal kebajikan. Seterusnya, aktiviti, sukan dan pesta amal.
Agama Kristian ini dia menggalakkan manusia supaya hidup dalam keadaan sejahtera. Selain itu, agama Kristian juga prihatin dengan masalah masyarakat. Contohnya, mengadakan khidmat kaunseling, menubuhkan rumah anak yatim, pusat pemulihan penagih dadah dan pusat perlindungan wanita hamil tanpa nikah. Baiklah, seterusnya, prihatin dengan isu semasa dan bertindak menyelesaikannya dengan mengadakan bantahan atau demonstrasi. Baiklah, seterusnya mendirikan gereja dan menyediakan pengangkutan khas seperti terdedah kepada dakwah Kristian, pengangkutan khas pada hari Ahad untuk upacara sembahyang di gereja. Baiklah, di sini nampakkan yang bahawa agama Kristian ini sangat mengambil berat tentang masalah masyarakat. Di situ mereka akan menarik minat untuk masyarakat masuk ke dalam agama Kristian dengan mereka prihatin seperti mengadakan pusat pendakian dadah dan juga mereka juga untuk menguatkan pegangan agama Kristian, mereka juga mengadakan pengangkutan setiap hari Ahad untuk upacara sembahyang di gereja. Baiklah, sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ainul Mardiah binti Sukri, nombor matrik I21105454. InsyaAllah saya akan membuat kesimpulan secara keseluruhan tentang tajuk Kristianisasi, Perkembangan dan Metodologi di Malaysia. Secara kesimpulannya ialah gerakan Kristianisasi adalah gerakan terancang yang amat licik dan penuh dengan strategi. Sebagaimana yang diketahui ialah gerakan Kristianisasi ini telah tersebar secara meluas di negara-negara dunia ketiga, termasuklah negara Malaysia. Pada dasarnya, gerakan Kristianisasi ini merupakan kewajipan agama, tetapi kemudian ia berubah kepada kepentingan politik dan emosi, atau dalam erti kata lain ialah sebuah gerakan keagamaan yang bersifat politik penjajahan. Perkara tersebut berlaku setelah kekalahan ataupun tertewasnya tentera-tentera Kristian dalam beberapa siri peperangan, serta situasi tersebut telah menimbulkan perasaan dendam orang-orang Kristian terhadap agama Islam dan juga umat Islam. Seterusnya ialah kecenderungan Kristian di Malaysia untuk menguasai arena politik dan kemungkinan akan menjadikan ia sebagai platform untuk mengukuhkan kedudukan. Hal ini demikian kerana negara Malaysia adalah antara negara yang paling ramai menganut agama Islam serta memegang status rasmi pengiktirafan Islam. Mengikut peratusannya, kira-kira 60.4% daripada populasi di Malaysia yang mengamalkan Islam. 19% daripadanya menganut agama Buddha, 9% Kristian dan 6% Hinduism. Selain daripada itu, gerakan Kristianisasi ini telah mendapat sokongan padu masyarakat antarabangsa dari negara-negara Eropah, Amerika serta gereja-gereja, lembaga-lembaga, universiti-universiti dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Maka gerakan Kristianisasi mengerahkan segala usaha dan kemampuan mereka secara intensif di dunia Islam kerana objektif mereka ialah untuk menguasai bangsa-bangsa negara dunia ketiga, termasuklah umat Islam di Malaysia. Menurut sejarah gerakan Kristianisasi di kalangan masyarakat Islam, telah banyak berlaku tragedi keganasan, penindasan, pembunuhan dan sebagainya yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristian dengan tujuan semata-mata untuk menghapuskan Islam kerana mereka menganggap bahawa Islam merupakan punca kekuatan ataupun punca utama yang menghalang mereka untuk mengembangkan lagi agama Kristian secara meluas.
Yang terakhir ialah media sangat memainkan peranan yang penting dalam memberi maklumat yang tepat mengenai Islam serta melaporkan mengenai isu-isu yang melibatkan, sebagai contoh, isu penggunaan kalimah Allah. Memandangkan isu ini ialah isu yang sangat sensitif di Malaysia, terutama sekali apabila melibatkan agama Islam. Antara contoh lain ialah strategi terkini mereka kononnya berbaik dan bersahabat dengan umat Islam, tetapi dalam masa yang sama mereka mensasarkan penganut Islam untuk menerima ajaran Kristian. Jadi, perkara-perkara tersebut perlulah disebarkan atau diwar-warkan dengan tepat kepada masyarakat di luar sana melalui media yang bertindak sebagai pemberi maklumat kepada masyarakat. Oleh itu, media perlulah menggunakan kuasa yang ada padanya, iaitu ketepatan dalam memberikan maklumat kepada masyarakat agar agama Islam tidak dipandang dengan persepsi yang negatif. Selain itu, pelaporan akhbar-akhbar juga perlu dipertingkatkan lagi, seperti akhbar-akhbar berbahasa Inggeris dan akhbar-akhbar bukan berbahasa Melayu, agar isu-isu yang melibatkan akidah umat Islam akan terus terpelihara.